Iradah makna dia kehendak. Masa kehendak mana kita kena faham bahawa wajib di atas kita percaya bahawa wajib bagi Allah Subhanahu wa taala ada sifat berkehendak. Dengan ada sifat kehendaklah maka Allah Taala menjadikan sesuatu dengan kehendaknya Allah Subhanahu wa taala. Seperti mana kita sudah maklum berlaku di alam ini, sama ada hujan, kemarau, jerbu, itu semua itu dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tujuan dia supaya kita sedar, supaya kita tahu bahawa tidak ada siapa yang boleh menghalang, memberi selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Kalau Tuhan tidak memberikan hujan kepada kita, agak-agak siapakah yang boleh menghujankan? Boleh tak? Boleh atau tidak? Tak boleh. Walaupun setitik. Seperti mana di Indonesia hujan lebat, tapi di kita ni tak ada hujan. Ini menunjukkan bahawa walaupun negara sebelah je, tapi tak hujan. Ini dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu bila datangnya hujan, kita kena bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan sebab turunnya hujan, maka dapatlah merasai pokok-pokok, manusia, binatang-binatang merasai nikmat Allah Subhanahu wa taala, rahmat Allah. Jadi kita kena jagalah, jangan kita dengan melampaui batas, sewenang-wenang melakukan maksiat terhadap Allah Subhanahu wa taala. Inilah punca disebabkan manusia lari daripada landasan yang sebenar, tidak mentaati kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah punca dia, Tuhan beri sedikit amaran. Itu pun kalau tak sedar lagi, tak tahulah. Tak boleh diamkan. Jadi takluk iradah kerja dia apa? Kerjanya iradah itu dengan tiap-tiap mungkin seperti qudrat. Takluk iradah dengan tiap-tiap mungkin. Mana setiap benda yang mungkin, maka iradah dia ada kaitan. Seperti qudrat juga. Tetapi bezanya takluk qudrat itu takluk mengadakan. Kerja qudrat adalah untuk mengadakan tiap-tiap mungkin. Daripada benda tak ada kepada ada, daripada ada kepada ada, ataupun mengekalkan. Itu semua dengan qudrat Allah Subhanahu wa taala. Adapun takluk iradah ini takluk menentukan, kehendak, iaitu kejadian menentukan. Allah ada kuasa, tapi kalau Allah tidak mendaki, tidak menentukan nak menjadikan sesuatu, maka tidak akan berlaku benda itu. Nampak? Boleh faham tak? Maknanya kalau Tuhan tidak mendaki, Allah ada kuasa, tapi Tuhan tidak mendaki, maka tidak akan jadi sesuatu itu. Seperti mana kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan tidak tunaikan, Tuhan tidak kehendak, mana tidak akan dapat benda yang kita nak. Semua pakat berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, tiba-tiba tak dapat hasil. Ini dengan kehendak Allah. So Tuhan tidak memberikan lagi. La mani'a lima a'taita. Tidak ada siapa yang menghalang, tidak ada siapa yang boleh menghalangkan lima a'taita,
apa yang Tuhan nak bagi. Kalau Tuhan nak bagi sesuatu kepada seseorang, kepada makhluk, maka tidak ada siapa yang boleh menghalangkan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Katakanlah Tuhan nak berikan air kepada kita, tetap walaupun satu dunia nak menghalangkan, maka tak akan dapat menghalangkan. Wala mu'tiya lima mana'ta, tidak ada siapa yang memberi apa yang Tuhan tak nak beri. Kalau Tuhan tak nak beri, tidak ada siapa yang boleh beri. Seperti mana kita mengalami kemarau, siapa yang boleh beri hujan kepada kita? Agak-agak Amerika ke, China ke, Jepun ke? Ada orang kata pula hujan ni sebab ada tabur benih. Ada juga. Ada? Ada? Hujan ni ada tabur benih. Ada benih hujan, bukan benih pokok aja. Hujan pun ada benih juga. Tabur benih atas awan, ambil kapal terbang, bagi terabur. Benih dia apa? Tak tahu. Ada? Ada bunyi berita ya? Tabur benih tu. Ada juga benih hujan yang ada cahaya kan. Kalau Tuhan tak bagi, taburlah satu trailer benih pun tak jadi. Sebab berlakunya hujan adalah dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Walaupun secanggih mana sekalipun alat moden, tapi tak akan jadi dengan kehendak Allah. Baik. Tengok jerbunya, kemaraunya, air tak ada pula. Bila kemarau, air sungai kering. Yang kita dah pakai apa itu, air sungai je, dah kering. Itulah panas pula. Banyak. Ini disebabkan manusia tidak kembali kepada Allah. Suatu kita pakat-pakat, jangan kita lari daripada jalan Allah Subhanahu wa taala. Kembali semula. La'allahum yatadarra'un. Allah mengutuskan, Allah berikan ujian itu tujuannya kembali semula. Tadarra' kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak ada yang lain. Zaharal fasad fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladhi 'amilu la'allahum yarji'un. Zahirnya kerosakan, timbulnya kerosakan di atas muka bumi ini, sama di laut dan di daratan. Tujuan Allah nak merasakan azab di antara setengah mereka itu dengan sebab mereka beramal tu. Tujuan dia apa? La'allahum yarji'un, supaya mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau tak kembali juga beratlah. Sebab itu kalau kita tengok kalau musim air tak ada ni, semua pakat nak pergi masjid. Betul tak? Pakat nak pergi masjid pergi masjid, pergi surau. Sebab kat surau, kat masjid ada air. Bawa kain basah, bawa baldi, pergi masjid. Pergi mandi je, pergi berak je, sembahyang tak. Ni pun tengok Tuhan bagi sikit pun tak nak pergi lagi. Tak nak penuhkan masjid, tak nak penuhkan surau, penuh kat kolah je. Tengok, itu bagi kemarau, belum bagi hujan, bagi banjir kan. Inilah penyakit manusia. Tuhan bagi bala pun tak nampak bala. Tuhan bagi ujian pun tak nampak ujian. Semakin jauh lagi semakin nak sesak, semakin mengarut, berlaku khurafat dan sebagainya. Inilah punca dia lah. Masya Allah. Akhir zaman ni mungkin nak dekat, Dajjal nak keluar kot. Abang-abang boleh diam tak abang-abang saya? Baik. Jadi iradah kejadian menentukan
Maknanya Allah menjadikan sesuatu jadinya sesuatu dengan sebab iradah Allah Subhanahu wa taala. Seperti mana alam ni, terjadinya alam ni, makhluk ni, ini dengan kehendak Allah. Allah dah tentukan azali lagi bahawa nak menjadikan alam ni, maka dengan kuasa Allah, Allah jadikan. Allah jadikan kita. Contohnya Allah dah tentukan kita ni ada isteri, ada anak. Maka dengan kehendak Allah, Allah menjadikan jadi. Tapi kalau Tuhan tidak menghendaki, maka kita tidak dapat selama-lama. Berbagai-bagai cara nak berusaha, contohnya lah, tak dapat. Kekayaan, kalau Tuhan tidak menghendaki kita kaya, walaupun usaha 24 jam sekalipun, kalau Tuhan tidak menghendaki, tak dapat juga. Sebab apa? Sebab Tuhan tidak menghendaki. Tetapi ke mana pun kita tidak boleh tinggal usaha dan ikhtiar. Jangan kita kata menggotak alim juga, tak payahlah ngaji, tak payah hafal. Dah hafal, ngaji, berusaha, insya-Allah dengan kalau Tuhan mandaki kita jadi alim lah. Tapi kalau tak jadi alim pun dapat menjadi orang yang dalam menuntut ilmu pun jadi aku juga. Jangan bila kita ngaji tak memahami, tak rasa faham ataupun rasa boring, malas tak. Walaupun kita tak jadi alim, kata kita ngaji sungguh-sungguh dah, hafal-hafal dah, tapi tak alim juga, masih lagi tidak tak dapat menguasai, maka tak apa. Yang penting kita nak ngaji. Itu yang penting dia. Yang mana kita jadi alim ke, itu ketentuan Allah. Tuhan sahaja yang memberi faham kepada kita. Baik, itu kena ingat. Maka tiada ta'alluq iradah dengan yang wajib. Iradah dia tidak kaitan dengan sifat yang wajib bagi Allah Subhanahu wa taala. Tidak. Seperti mana Allah ada kuasa, Allah mendengar, Allah melihat, Allah berkata-kata, dan seterusnya sifat-sifat yang lain. Jadi iradah tidak ada takluk, tidak ada kaitan dengannya. Sebab apa? Sebab kerja iradah menentukan. Jika sedangkan sifat yang wajib bagi Allah, tentu apa laginya sebab dah ada. Faham tak? Contohnya pendengaran Allah Subhanahu wa taala, penglihatan Allah Subhanahu wa taala, melihat, Allah mendengar, Allah berkata-kata. Adakah sifat iradah ni nak ada kaitan dengan sifat tu? Tak ada perlu lagi. Sebab apa? Sebab sifat tu sudah ada sedia kala lagi. Dan dia sifat tu juga senantiasa berkekalan, sifat baqa, kekalan sampai bila-bila, tak ada penghujungnya. Jadi tidak ada kaitan dengan iradah. Iradah tidak kaitan dengan sifat yang wajib. Yang berkaitan itu dengan benda yang harus sahaja. Contohnya, daripada tak ada Allah menentukan ada, daripada ada Allah menentukan tak ada. Itu barulah berlaku dengan berkaitan dengan sifat iradah. Adapun yang wajib tadi tidak ada kaitan. Jangan kita silap faham pula. Dan yang mustahil pun tidak ada kaitan juga. Seperti mana anak bagi Allah, isteri bagi Allah, Allah ada apa lagi? Sifat yang mustahil, maka tidak ada kaitan juga. Seperti mana? Macam mana? Tak boleh ke kalau Allah menghendaki isteri bagi dia sendiri? Tidak berlaku. Sebab kalau ada isteri, ada anak. Bila ada anak, ada cucu. Bila ada cucu, ada cicit. Betul tak? Kalau tak ada anak, tak ada cucu. Betul? Ada tak? Agak-agak kalau siapa-siapa yang tak ada anak, cucu saya ni. Cucu apa tu? Cucu sabik, cucu apa? Cucu betul ke cucu angkat contohnya. Kalau cucu betul, itu maknanya masuklah surah khabar. Anak tak ada cucu. Betul. Ini nikah dengan jin ni nampak ni. Maknanya tidak akan ada. Berarti Allah, iradah Allah Subhanahu wa taala tidak ada berkaitan ataupun tidak takluk dengan sifat yang mustahil. Jadi
kalau ada orang mengatakan kenapa Allah tidak mendaki isteri bagi dia, kenapa Allah tidak mendaki anak baginya, salah ke kalau Allah jadikan anak bagi sendiri, anak sendiri? Salah. Sebab bila ada anak menunjukkan bahawa anak itu adalah baharu. Dulu Tuhan seorang je, Tuhan jadikan isteri. Isteri bawa dia, isteri pula bawa ada anak. Ini menunjukkan Tuhan itu makhluk, menunjukkan Tuhan itu laki-laki. Itulah membuat, jadi membuat kepada mustahil. Sebab itulah iradah tidak ada kaitan dengan sifat yang mustahil. Sebab apa? Sebab Allah beritahu bahawa lam yalid wa lam yulad. Allah tidak beranak. Mana Allah itu bukan bapa. Walaupun beranak tu perempuan, isteri, tapi yang memberi anak tu kita juga. Kalau takkan isteri jadi anak aja lah. Kita yang tabur benih, dia terima. Buat macam mana? Contohnya baik. Walam yulad, dan Allah tidak diperanakkan. Allah bukan anak. Mana Allah tidak ada bapa dan tidak ada mak. Inilah Tuhan dah jelaskan bahawa Allah tidak sama sekali tidak akan ada anak, dan Allah tidak ada bapa dan mak ayah dan sebagainya. Itulah menunjukkan sifat iradat tidak berkaitan dengan sifat yang mustahil. Habis itu. Jadi kena faham. Jadi kalau ada orang mengatakan, boleh ke kalau Tuhan nak isteri? Tidak boleh sama sekali. Kita kena jawab, tidak boleh sama sekali. Kalau Allah ada isteri, pasti kalau Allah ada anak. Pasti ada anak, menunjukkan bahawa ini adalah benda yang baharu. Baik. Dan melengkapi mungkin itu akan yang baik dan yang jahat. Melengkapi mungkin itu, bila kita sebut mungkin tu kita kena ingat, kena hafal, kena tahu ta'rif dia tu. Mungkin itulah setiap benda yang boleh berlaku dan benda yang boleh tak ada. Boleh ada, boleh tak ada. Itu namanya mungkin. Benda yang boleh kata ada dan benda yang boleh terima tak ada. Itu nama dia mungkin. Jadi termasuk juga dinamakan mungkin, iaitu perkara yang baik dan perkara yang jahat. Itu kena ingat. Yang baik pun termasuk dalam kata mungkin, yang jahat pun termasuk juga dalam kata mungkin. Itu kena ingat. Boleh faham tak agak-agak? Boleh? Kalau tak boleh faham, angkat tangan. Mungkin ni termasuk dalam kata mungkin, iaitu yang baik dan yang jahat. Bukan kata benda yang ada, benda yang boleh terima ada, benda yang boleh terima tak ada. Itu dah mungkin juga. Tapi termasuk dalam kata mungkin juga, yang baik pun mungkin, yang jahat pun mungkin. Itu kita ingat. Bersalahan bagi Mu'tazilah yang berkata mereka itu bahawa seiradat Allah Subhanahu wa taala tiada takluk dengan segala yang jahat dan yang keji, tetapi wajib atas kita beradab serta Allah Subhanahu wa taala dengan bahawa tiada kita bangsakan segala kejahatan dan kekejian itu kepadanya Allah Subhanahu wa taala, melainkan pada maqam mengajar. Maqam mana tempat? Melainkan pada tempat mengajar, mana pada majlis ilmu. Senang cerita. Melainkan pada maqam mengajar, yakni melainkan pada majlis ilmu. Baik. Berbeza dengan pandangan, berbeza dengan mazhab Mu'tazilah. Kita ni berbagai-bagai mazhab. Ada mazhab Wahabi, ada mazhab Jabariyah, ada mazhab Mu'tazilah, ada Qadariyah, ada. Kita Ahli Sunnah wal Jamaah berbeza dengan Mu'tazilah. Mu'tazilah dia menganggapkan, dia berpegang bahawa iradat Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak mendaki, tidak ada kaitan dengan segala yang jahat dan yang keji. Agak-agak boleh faham tak?
dalam pegangan kita, dalam ahli sunnah wal jamaah, kita beriktikad, kita beriman dalam rukun iman yang keenam bahawa qada dan qadar, jahat dan baik itu datang daripada siapa? Allah. Itu iman. Faham? Faham lagi? Kita faham lagi? Itu iman. Bukan kita cakap luar. Ini nanti akan bahas kemudian. Jadi iman kita, rukun iman yang keenam, yakin bahawa qada dan qadar Allah dah tentukan, jahat dan baik itu datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu iman. Adapun pandangan Mu'tazilah, dia tidak katanya tu. Dia mengatakan yang baik sahaja Allah menghendaki, yang jahat tu Allah tidak menghendaki. Yang kita sendiri yang melakukan kejahatan tu, kita yang membuatkan benda yang jahat tu, Allah tidak menghendaki sama sekali. Tidak ada kaitan dengan irada Allah Subhanahu wa taala. Itu salah. Faham? Faham lagi? Rukun iman menjadi kita ni, kita yakin bahawa yang jahat yang baik itu datang daripada Allah, Allah menghendaki. Itu iman. Tapi beza dengan pandangan Mu'tazilah, dia mengatakan yang jahat Allah tidak menghendaki. Pada yang berlaku juga manusia sendiri, makhluk sendiri yang menjadikan perbuatan jahat tu. Itu salah. Salah di segi pandangan ahli sunnah wal jamaah. Sebab dalam Quran sebut qul kullum min indillah, katakanlah semua itu sama ada baik atau jahat, itu semua datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kita dikatakan apa? Tetapi apa nama tadi? Wajib atas kita beradab. Itu kena saja. Wajib, walaupun kita yakin, walaupun kita beriman bahawa baik dan jahat itu datang daripada Allah, wajib di atas kita beradab serta Allah Subhanahu wa taala, mana beradab dengan Allah, bahawa tiada kita bangsakan, kita jangan mengatakan segala kejahatan dan kekejian itu kepadanya, kepada Allah. Nampak? Maknanya walaupun iman kita yakin, kita beriman bahawa qada dan qadar, jahat dan baik itu datang daripada Allah, tapi kita tidak boleh kita bangsakan bila melakukan kejahatan, kita bangsakan curi itu daripada Allah juga. Kalau Tuhan tak menghendaki, tak jadi curi. Tak boleh. Faham tak? Tak boleh cakap main-main di kedai kopi, tak boleh cakap, tak boleh bersembang di luar tempat majlis ilmu. Tak boleh. Melainkan pada maqam mengajar, mana melainkan pada tempat majlis ilmu. Maksudnya kita mengaji ni, kita mengaji, kita nak memahami, kita mengaji, kita nak tahu tentang hukum hakam. Berarti boleh kita keluarkan, boleh kita bercakap. Maknanya macam saya sebut tadi, iman dari jahat dan baik datang daripada Allah. Tapi bila berlakunya pencurian, berlaku merompak dan sebagainya, kita cakap dengan kawan kita, "Alah, buat macam mana dah, buat macam mana tu kehendak Allah. Dia curi, dia berzina tu kehendak Allah kan?" Sembang luar tak boleh. Maka tak boleh. Sebab apa? Tuhan dah ajarkan kepada kita, ma asabaka min hasanatin faminallah. Apa yang mengenakan kepada kamu yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Maknanya bila datang kebaikan, kita dapat melakukan perkara yang baik seperti kita sembahyang, kita mengaji, kita bersedekah, kita berzikir, kita berselawat, dan seterusnya kebaikan-kebaikan lagi yang kita buat, kita kena ingat itu ialah datang daripada Allah dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, maka dapatlah kita melakukan. Wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Apa yang mengenakan kepada kamu daripada kejahatan, dapat melakukan maksiat, melakukan keburukan, maka kena bangsakan kepada diri kita sendiri. Nampak? Barulah kita nampak, barulah kita terasa kita ni tersalah, bahawa terasa kita ni dapat melakukan kesalahan.
Itu Tuhan ajar macam tu. Sebab itulah awak mengajar bila habis mana yang baik itu datang daripada Allah, mana yang buruk itu daripada keluahan saya sendiri. Macam itulah. Sebab tu nak kita beradab dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu saja. Habis. Jadi tidak boleh kita membangsakan kejahatan, keburukan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak boleh. Itu hukum dia haram. Tiada harus bagi seseorang berhujjah. Tiada harus bagi seseorang berhujjah ia seseorang dengan bahawa tiap-tiap kejahatan itu dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala dan qadarnya, yakni takdirnya, takdir Allah dahulu daripada jatuh dalam maksiat. Dahulu daripada jatuh dalam maksiat supaya jadi jalan bagi mengerjakan maksiat itu. Boleh faham tak agak-agak? Boleh tak? Tak boleh faham? Tak boleh? Rasa 2 kali dah ni. Tiada harus makna haram. Dalam bahasa kalau tak harus, haram ke tu? Bukan tak harus, tak boleh makan. Tak pastinya kata tak boleh makan tu haram tak? Kalau bermaksud dalam sini tiada harus makna haram. Haram bagi seseorang dia berhujjah, dia berdalil ataupun berhujjah dengan orang bahawa tiap-tiap kejahatan itu dengan kehendak Allah dan dengan takdir Allah. Dia berhujjah dengan orang bahawa semuanya kejahatan, semuanya keburukan itu dengan takdir Allah, dengan kehendak Allah. Dia berhujjah itu dahulu daripada jatuh dalam maksiat. Apa maksud? Contohnya lah A dengan B. A ini dia berhujjah dengan B mengatakan bahawa berlakunya maksiat, semua kejahatan, keburukan itu takdir Allah dengan kehendak Allah. Belum berlaku lagi maksiat. Tujuan dia apa? Tujuan dia bila dia mengatakan sedemikian, tujuan dia nak buat maksiat tu. Faham tak? Tujuan dia nak mendorongkan orang melakukan maksiat ataupun diri dia sendiri nak melakukan maksiat. Dia berhujjah dengan sedemikian, hukum dia haram namanya. Faham tak? Tak jadi kafir, haram saja. Boleh? Boleh tak boleh? Boleh faham tak? Boleh ya? Maka tak boleh kita berhujjah macam tu. Contohnya dia nampak buah pelam tu baru nak masak-masak sikit, kan? Lebat masak pula buah tu. Dia berhujjah dengan kawan dia, kan? Mencuri itu dengan kehendak Allah, kan? Dengan takdir Allah. Kalau takdir Allah benda tu hilang lah. Apa lagi? Dengan takdir Allah kalau benda tu hilang lah apa lagi? Macam mana? Memanglah kalau takdir Allah hilang lah. Malam kagak hilang betul. Kawan kata hilang betul. Betul lah, memang takdir Allah. Maknanya itu hukumnya haram. Sebab apa? Sebab dia mengaitkan dengan kehendak Allah itu. Tujuan dia nak buat sesuatu benda tu, nak melakukan maksiat tu. Maka hukum dia haram berhujjah dengan sedemikian. Tak boleh. Baik. Dan berpegang dengan ini hujjah yang keji ni banyak jatuh, banyak berlaku. Istimewa pula daripada umpama raja dan orang besar-besar tatkala hendak menzalimkan mereka itu akan orang atau hendak berzina, dan sangka mereka itu akan lepas daripada ambilan Allah Subhanahu wa taala. Ambilan mana? Ambil tindakan, lepas daripada tindakan Allah Subhanahu wa taala dan murkanya murka Allah. Tengok.
Jadi yang berhujah dengan sedemikian, berpegang dengan hujah tadi, banyak berlaku di kalangan orang ramai. Orang yang tidak mengertikan tentang hukum Allah, dia ambil dalil ni. Buat macam mana Pak, ini kata dia Allah, terima saja. Terima saja. Nampak? Dia tak ada dia buka peluang supaya orang suka buat benda maksiat. Adapun dia petua kan, kejahatan, keburukan itu datang daripada Allah. Tuhan mandaki seseorang itu melakukan kejahatan, maka jadilah dia. Sedangkan belum berlaku lagi, tiba-tiba dibuat. Tujuan dia nak mendorongkan orang supaya buat benda maksiat. Demikianlah kata musannif, istimewa pula daripada raja-raja dan orang besar-besar, tatkala hendak menzalimkan mereka itu akan orang, ataupun tatkala hendak berzina, maka dia ambil dalil ni. Dia ni dalil ni, ada hujah ni dia pegang, supaya bila dia kata jadi orang lain anggap bahawa semuanya berlaku itu dengan kehendak Allah. Jadi bila dia berlaku, bila dia buat, jadi orang tidak ambil tindakan lah. Itu maksud dia. Sedangkan walaupun kita beriman bahawa semuanya berlaku, sama ada baik ataupun jahat, itu datang daripada Allah, tetapi kita ada syariat. Contohnya dia mencuri, memang yakin. Takkan Nabi tak yakin ke datang daripada Allah? Nabi tak yakin ke? Nabi tak beriman ke dengan qadar dan qadar? Nabi beriman, tapi syariat kena jalan. Was-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakalan minallah. Orang mencuri laki-laki, orang mencuri perempuan, bila sabit kesalahan, faqta'u aydiyahuma, potong tangan keduanya. Adakah Nabi tak yakin dengan qadar dan qadar Allah? Tak payahlah kalau Nabi pegang macam tu. Tak adalah syariat nak berjalan potong tangan. Betul tak? Kan semua datang daripada Allah, kan? Tengok. Adakah Nabi dengan kita lebih yakin daripada Nabi? Adakah kita ni lebih beriman daripada Nabi? Itulah menunjukkan iman di segi pegangan, syariat luar jalan. Sebab apa? Jazaa'an bima kasaba nakalan minallah, balasan apa yang dia usaha. Nampak? Bila ini sebagai amaran, maknanya bila kita buat macam tu, maka orang lain akan takut. Bila curi potong tangan tu, potong tangan bukan potong jari. Potong tangan kanan, berok, basuh tangan kiri, boleh tahan lagi. Potong tangan kiri, berok, basuh tangan kanan. Agak-agak makan nasi sedap, kan? Tak sedap, kan? Itulah. Baik. Demikian juga az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidatin minhuma mi'ata jaldah. Kalau laki-laki, kalau berzina perempuan, berzina laki-laki, kalau sampai kesalahan, maka kena rejam keduanya. Tengok, 100 kali sebat. Bukan rejam, sebat. Fajlidu, sebat. Rejam ni bagi mereka yang sudah berkahwin sampai mati. Sebat 100 sebatan. Ini menunjukkan bahawa iman syariat ada beza. Syariat zahir menjalani. Di segi iman kena yakin. Jadi tidak boleh kita berhujah tujuan nak melakukan benda maksiat itu benda haram. Lebih-lebih lagi dia kata, maka jika menyertaikan demikian itu, maknanya melakukan maksiat itu. Maka jika menyertaikan demikian itu, demikian maknanya menyertai maksiat, melakukan maksiat itu, oleh menghalalkan umpama zalim dan zina itu, nascaya kufur mereka itu. Na'udzubillahi min dzalik. Nampak? Kalau dia berhujah tadi mengatakan bahawa
keburukan itu datang daripada Allah, dengan kehendak Allah, dengan takdir Allah, kan? Tiba-tiba serta dengan dia menghalalkan kezaliman itu, dia menghalalkan zina itu, hukum dia kafir. Jadi seseorang itu menjadi kafir. Sebab apa? Sebab Allah mengharamkan. Zina itu haram, zalim itu haram, kan? Berarti manakala dia menghalalkan benda yang diharamkan, jadi ka'alif farah lah. Na'udzubillah min dzalik. Sebab itulah kalau seseorang itu melakukan maksiat, jangan mengatakan boleh. Wajib di atas dia mencegah kemungkaran walaupun dia melakukan maksiat. Contohnya seseorang itu sedang melakukan zina. Lebih harap seseorang itu sedang melakukan zina, seseorang itu sedang meminum arak. Hukum dia bukan hanya dosa meminum arak sahaja, bukan dosa berzina sahaja, dia akan dapat dua dosa. Yang pertama, dosa dia meminum, dosa dia berzina. Yang kedua, dosa dia tidak mencegah. Kena faham? Dia meminum arak, wajib dia kata, arak ni haram tau. Adakah saya minum pasal? Macam mana tabiat? Nampak? Berarti kalau dia tidak cegah, berarti dia dapat satu kesalahan. Minum dah dapat dah. Tak cegah dapat dua. Tapi kalau dicegah dapat satu. Nampak? Demikian juga zina. Dia tengah berzina tu, haram zina tutup aurat tu. Contohnya dia betul Pak Haji ni tengah berzina ataupun boleh tahu hukum hakam ni. Pak Haji buat adalah dosa ini misal. Macam mana tabiat saya contohnya, maka bila dia cegah, dia suruh seorang perempuan pelacur tu menutup aurat, dia mengatakan haram, maka dosa tu dia tak dapat. Hanya dia mendapat dosa zina sahaja. Faham? Itu dia. Jadi orang yang melakukan maksiat, orang yang melakukan perkara yang diharamkan, maka dia akan dapat dua kesalahan. Nampak? Kesalahan yang ketiga, melambatkan taubat. Itu ketiga. Banyak dah tu. 3 kesalahan. Kesalahan pertama, melakukan maksiat. Kesalahan kedua, tak cegah. Kesalahan yang ketiga, lambat taubat. Lambat taubat dan kira kesalahan. Nampak? Jadi itulah punca dia. Disebabkan manakala kita tidak mengerti, tidak tahu tentang hukum agama, inilah semakin bertambah, semakin bertambah. Tidak merasai, tidak terasa benda tu dosa, tidak merasai bahawa dia sedang melakukan kesalahan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau seseorang itu melakukan maksiat, waktu dia rasa dia ada kesalahan dengan Allah, pasti dia akan cepat-cepat bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nampak? Berpunca daripada dia masih lagi mengekalkan kesalahan, mengekalkan maksiat yang dilakukan, itu menunjukkan bahawa dia tidak rasa bahawa dia sedang melakukan kesalahan terhadap Allah. Nampak? Itulah punca dia. Sebab hati mati, iman dah nak mampus dah. Habis. Demikian lagi, tiada harus berpegang dengan hujah yang tersebut kemudian daripada mengerjanya. Jika qasak, ia akan lari daripada had. Had mana batasan. Atau ta'zir dengan sebab dosa itu. Wallahu a'lam. Panjang. InsyaAllah pada membuat kelatan lagi sama. Surat yang ke-12, barisan yang
bersembah oleh Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu. Hai Rasulullah, berpesan olehmu akan aku. Maka mengeluarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan lidahnya yang maha mulia dan bersabda, ya Nabi, tahan olehmu akan atas engkau akan ini, artinya lidah engkau seperti lidah aku ini. Hendaklah engkau tahan akan dia daripada berkata-kata dengan perkataan yang dilarang. Baik. Jadi kita masih lagi membicarakan tentang lidah. Panjang sikit. Kalau banding dengan yang lain tak banyak mana. Lidah ni panjang sikit. Sebab lidah adalah puncanya lidah. Disebabkan lidah maka banyak jadi rosaklah dalam rumah tangga, rosak dalam masyarakat, rosak badan seseorang disebabkan lidah. Kerana santan mulut binasa, kerana mulut badan binasa. Nampak? Ingatlah sendiri. Begini jadi. Lalu kata sembah mana bertanya oleh Muaz bin Jabal kepada Rasulullah SAW. Apa dia bertanya? Ataupun dia minta kepada Rasulullah berpesan kepada dia. Lalu Rasulullah SAW mengeluarkan lidah yang mulia. Lalu Rasulullah mengatakan, tahan olehmu atas engkau, mana kamu tahankan lidah kamu ini. Tahankan lidah kamu seperti mana lidah aku yang keluar ni. Jadi hendaklah engkau tahan akan dia daripada berkata-kata dengan perkataan yang dilarang. Ini menunjukkan bahawa kita kena tahankan lidah kita. Tahan ni bukan ambil gam, bukan ambil benang jahit mulut supaya tak berkata. Tak. Kita ambil gam supaya lekatkan lidah ke langit supaya tak bergerak. Tak. Tahankan lidah dengan iman kita. Tahankan lidah dengan iman kita. InsyaAllah kita akan dapat menahannya. Menahankan lidah dengan iman dan ilmu, barulah kita dapat menahankan lidah kita. Kalau kita tidak ada iman, kalau kita tidak ada ilmu, maka lidah kita tidak akan dapat menahankan daripada perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau seseorang itu nak melakukan, nak bercakap dengan perkara yang mungkar, kalau seseorang itu bercakap dengan perkara maksiat, kalau dia jahil dengan hukum Allah, maka tidak akan dapat menahannya. Dan demikian juga kalau dia tahu tentang benda itu haram, tapi kalau imannya tidak ada di dalam hatinya tentang maksiat, tentang perkara yang diharam, pun tidak dapat menahannya. Sebab itu nak menahankan lidah daripada berkata-kata yang diharamkan, kena ada iman dan ada ilmu, baru dapat menahan. Walaupun dia jahit mulut dia, tapi lidah boleh bergerak, boleh bercakap. Itu kena ingat. Jadi inilah puncanya kerosakan dalam rumah tangga, dalam masyarakat. Saudara-saudara tidak satu hati, ini kebanyakannya berpunca daripada lidah. Dan yang kedua adalah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu memegang ia akan lidahnya dan berkata, ya, inilah yang mendatangkan akan laku pada segala tempat kebinasaan. Tengok, dia kata inilah lidah ni yang banyak berlaku pada dia, boleh menjatuhkan dia ke dalam kebinasaan dengan sebab lidah ni lah, kan? Tengok, sebab itulah jangan suka sembang. Ini pantang duduk, tak kira tempat mana je sembang je. Ini nama dia apa? Orang tak jaga lidah. Kalau orang yang jaga lidah, kalau duduk dalam majlis ilmu, dia tak suka bersembang. Dia mendengarkan pengajaran-pengajaran yang disampaikan.
Dia akan gunakan lidah dia untuk berzikir. Dia akan gunakan lidah dia untuk mendengar, untuk membaca Al-Quran. Dia tidak akan gunakan lidah dia untuk mengganggukan majlis-majlis kebaikan. Kalau orang yang suka melakukan lidah dia untuk mengganggukan majlis-majlis kebaikan, nama dia orang ini orang yang jauh daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Contohnya kita mengaji Al-Quran, kita duduk dalam majlis ilmu, bukan hanya kita bersembang, isap rokok lagi. Tengok kan, guru mengajar depan, dia duduk sembang ke belakang. Guru mengajar depan, dia duduk sembang ke belakang, isap rokok. Asap pun mari depan sini, sampai guru mengajar pun lemah. Kita baca Yasin, ada buat tahlil, dahlah tak baca Yasin, dahlah tak tahlil, sembang pula kat luar, saya isap rokok pula kat luar. Ini menunjukkan kejahilan itu melampaui. Inilah di antaranya, kalau kita tak membaca Al-Quran, kalau kita tidak berzikir, jangan kita gunakan lidah kita untuk mengganggukan orang melakukan kebaikan itu. Nampak? Ini banyak berlaku. Datang hanya semata-mata nak makan. Datang makan je. Dia datang bukan datang awal, datang lambat. Lambat-lambat, mahal lambat datang. Memang muka lambat datang pun. Muka nak makan aja, kan? Datang pula nak ujung tangga ni. Bukan naik ke atas, takut orang tolak. Itu hikmah dia. Berarti bukan hanya mendatangkan kebaikan kepada orang, menambahkan lagi keburukan, mengganggukan majlis-majlis orang. Itu dari antara manusia yang tidak mengerti, manusia yang tidak memahami. Inilah kebanasan. Baik. Dan lebih-lebih lagi kalau kita masuk ke dalam masjid, kalau kita masuk ke dalam surau, dalam majlis-majlis dalam masjid, kita bersembang tentang dunia kita. Siapa yang sembang nama nanti? Kita sembang tentang dunia kita, maka akan di akhirat nanti Tuhan akan utuskan seekor binatang. Nama binatang dia nama Haris pada Islam. Binatang tu dia akan keluar di padang mahsyar untuk mencarikan mereka-mereka yang sembang dalam masjid, yang sembang dalam surau, untuk mencarikan mereka-mereka ini di akhirat nanti. Jadi siapa-siapa yang tak nak terlibat, tak nak dimakan oleh binatang-binatang, tak nak kena seksa di akhirat, kena dengan binatang-binatang ini, maka jagakan mulut bila masuk ke surau, bila masuk ke dalam masjid, tolong tutup mulut daripada berkata-kata yang berkaitan dengan dunia kita. Tolong. Sementara saja. Berapa minit kita masuk surau, berapa minit kita masuk masjid, berbanding dengan kita di luar masjid, berapa minit? 2 jam ada 2 jam tak sampai ya. Setengah jam ada. Kata Zuhur pukul 1:30, mungkin setengah jam. Kalau masak pergi awal mungkin setengah jam. Tak apa, setengah jam kita tutup dulu. Bukan tutup mulut daripada membaca Al-Quran, bukan tutup mulut daripada berzikir, tutup mulut daripada berkata-kata tentang dunia kita. Kalau nak sembang tentang dunia kita, tanya apa semua? Luar masjid, luar surau. Tidak, nanti di akhirat akan dicari oleh binatang-binatang ini. Ingat baik-baik. Dan berkata oleh syair, penyair, luka dengan sebab lembing sembuh dengan mudah. Ingat, luka dengan sebab lembing sembuh dengan mudah, tapi tiada sembuh yang dilukakan oleh lidah. Mudah ya, ringkas saja.
Luka dengan sebab lembing sembuh dengan mudah, tapi tiada sembuh yang dilukakan oleh lidah. Faham lagi? Boleh faham tak? Alif faham? Azam? Faham tak? Jawab tak faham je. Baik. Kata penyair ni, dia kata kalau luka dengan sebab kena lembing, kena pisau, kena parang, kena kapak, kena peluru dan sebagainya, tak kira lah lembing zaman dulu pakai lembing kan. Macam perang dengan kena anak panah, luka dengan sebab kena pisau, kena parang, kena golok, tak kira kena apa sekalipun. Selain dari ni, dia kata sembuh dia tu dengan mudah sahaja. Faham lagi? Faham tak? Kita kena pisau ni, ambil ubat gamak, letak, insya-Allah hilang. Boleh cepat sembuh. Sembuh juga. Tetapi dia kata tiada sembuh yang dilukakan oleh lidah. Maknanya kalau lidah kita melukakan hati orang, maka tidak akan sembuh selama-lamanya. Berarti kalau kita cakap memaki hamun kepada orang, kita memburuk-burukkan orang dengan lidah kita, maka bila orang dengar, maka dia akan meresap dalam hati dia. Penyakit itu, luka itu memang susah nak sembuh. Betul tak? Susah. Betullah, jangan sama sekali mudah-mudah nak memaki hamun, mencela, mencerca, memfitnah dan sebagainya. Itulah. Jadi bahayanya. Kalau betul saya sebut tadi, seperti mana penyair kita sebut, telajak perahu boleh gestan, telajak perkataan boleh apa? Faham sendiri. Nak kembali balik tak boleh dah. Terus telajak je. Sebab apa? Sebab dah masuk ke dalam hati orang, dah masuk ke dalam telinga orang, maka dia akan membawa kepada parah. Itulah. Jadi kita, kalau kita jenis orang tak dendam tak apa, tak? Jenis orang aku mau cakap lah apa-apa, aku tak peduli lah, tahulah perangai ni, perangai jenis perangai suka caci orang, tak apa, dia tak kisah tu. Tetapi kalau contohnya mak kita, ayah kita, bila kita cakap benda yang tak baik, sikit je kal, betul tak? Itu kena jaga baik tu. Ataupun orang luar daripada kita, orang luar, maknanya tak kira lah siapa sekalipun yang luar daripada adik-beradik kita, bila dia bercakap, bila orang bercakap kepada kita ataupun kita bercakap kepada dia, kita mengatakan benda yang tidak baik, dia akan simpan. Dia akan simpan benda tu. Maknanya luka tu lambat disembuh. Kecuali macam saya sebut tadi, kecuali orang yang tak ambil peduli, sebab dia tahu hal orang macam tu. Ini suka kutuk orang. Contohnya, dia tahu perangai dia memang suka kutuk orang. Kita ambil peduli, biar lantak lah, sebab dia nak bagi pahala kat kita, kan? Tapi kalau orang yang sensitif, orang yang tidak boleh kena, maka dia akan simpan. Walaupun dia tidak balas, tapi dia akan simpan. Sebab apa? Tunggu satu masa nanti, maka orang tu akan kena balik. Dia tunggu masa je. Sebab apa? Sebab manusia kalau dia selalu suka mencercakan orang, kalau manusia yang suka memaki hamun orang, perangai dia pun sama je. Tapi bila dia tunggu, dia simpan, dia akan tuju balik. Perkataan yang dia maki itu, perkataan yang dia cela itu, dia akan tembak balik. Bila tembak balik, maka dia akan luka sampai kiamat. Nampak? Racun yang ditembak kita itu, kita ambil lagi balik kat dia. Itu dia.
Tapi kita orang Islam ni, betullah kita janganlah, kan? Sebab apa? Kalau kita orang yang beriman, walaupun orang maki kita, orang cerca kita, kita kena anggap ini di antaranya ujian Allah bagi kita. Jadi kita jangan ambil beratlah. Mudah-mudahan kita minta, ya Allah, bagilah ke dia kesedaran, ya Allah, bagi dia hidayah, ya Allah. Dia tahu kadang-kadang, tapi dia jadi tabiat. Bukan tak tahu, tabiat dia. Jadi kita minta kepada Allah supaya dia dapat hidayah lah. Minta kepada Allah supaya dia dapat iman yang boleh menyuluhkan diri dia sendiri, kan? Mudah-mudahan dia taubat. Jangan mudah-mudahan nak memaki hamun kepada orang. Sebab apa? Sebab bila perkataan itu terlepas masuk ke dalam hati orang, akan bawa pada jadi orang bersakit hati parah. Sebab tu bila penyakit hati ni, maka dia tidak ada ubat di hospital. Tak ada ubat. Ubat dia dekat majlis ilmu je, kan? Untuk ubat dia. Sebab itulah, kalau kita marah semana pun, janganlah melepaskan perkara-perkara yang tidak baik. Tapi kalau kita bagi kita orang beriman, kata saya tadi, kita jangan pandanglah. Mudah-mudahan biarlah dia kata kita, tapi jangan kita kata kat dia. Orang kata kat kita, tak apa, tapi jangan kita kata ke orang kita tak boleh tidur. Kita akan berfikir-fikir, memikir-mikir, sebab perkataan kita terlepas, termasuk dalam hati dia. Itu dia. Kalau dia kata kat kita, tak apa, kita lepas, kita tepis balik, kan? Tapi bila kita cakap balik, balas balik, maka dia tak akan tepis, masuk ke dalam hati. Maka itulah dia akan menyebabkan berpecah belah. Dan hendaklah engkau ingat akan bahwasanya perkataan yang baik itu mendatangkan petunjuk bagi segala anggota, dan perkataan yang jahat itu mensebabkan akan jahat segala anggota. Telah menceritakan oleh Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Tengok sebenarnya saya sebut dalam hadis. Kata musannif, kena ingat bahawa perkataan yang baik itu mendatangkan petunjuk, mana hidayat kepada segala anggota. Jadi dengan sebab lidah itulah, maka anggota-anggota yang lain akan dapat jalan yang lurus. Kalau lidahnya lurus, lidahnya baik, maka anggota yang baik, anggota yang lain pun tetap jadi lurus, tak jadi jahat. Dan perkataan yang jahat itu juga menyebabkan akan jahat segala anggota. Demikian itu jugalah, kalau seseorang itu tidak akan menipu, contohnya dia buat jahat, kan? Dia tak tipu, pastikan dia akan jadi baik. Ini disebabkan penipuan itulah menyebabkan anggota yang lain akan jadi rosak. Sebab dia penipu, kan? Dah. Contohnya, kan? Sebenarnya orang menipu ni, dia tak sedar diri. Semayang nipu, zikir nipu. Macam mana zikir nipu? Semayang menipu, macam mana? Ataupun memang abang kata orang menipu ni, dia menganggapkan bahawa dia menipu dengan manusia. Ingat dilepas. Sedangkan orang menipu ni bahawa dia sedang menipu diri dia sendiri. Dia tak sedar diri. Sedang dia merosakkan diri dia sendiri, itu dia tak sedar. Sebab itulah, jangan sama sekali bersifat dengan sifat penipuan. Katakanlah dia semayang. Kalau semayang depan orang macam mana? Masya Allah, macam wali. Semayang pula depan orang macam jadi wali, kan? Tapi kalau semayang belakang, 2 rakaat semayang jadi 1, nak cepatnya. Contohnya pelajar-pelajar ni, bila ustaz ada aja, Masya Allah, kan? 2 rakaat semayang tu 2 jam. Tapi bila ustaz tak ada, 2 jadi 1. Masya Allah, laju betul. Tahiyat tah mana?
Itulah di antara orang yang suka menipu. Jangan menipu diri sendiri. Baik. Telah menceritakan oleh Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahwasanya manusia itu apabila berpagi-pagi bersegeralah oleh segala anggota semuanya kepada lidah. Mana semuanya akan mengadap dengan lidah, mengadap kepada lidah. Idza asbaha ibnu Adam fa innal a'dha'a kullaha takfurul lisan. Mana dia akan menghadap kepada lidah. Apa dia kata? Berkata semuanya bagi lidah. Semuanya, semua anggota bagi lidah. Apa yang dia kata? Menuntut oleh kami akan dikau dengan nama Allah bahawa engkau betulkan atas petunjuk. Kerana bahwasanya jika engkau lurus, nescaya kami lurus. Dan jika engkau bengkok, nescaya kami pun bengkok. Lebih harap. Maknanya setiap pagi maka anggota yang lain akan menghadap kepada lidah. Tak nampak pun kena yakin ini hadis Nabi. Anggota yang lain dia akan bercakap, dia akan menghadap dengan lidah. Sebab lidah lah dia kata kamu luruskan dengan nama Allah bahawa engkau betulkan atas petunjuk. Maka kamu kena jaga lidah kamu. Kena betulkan lidah, kena betulkan diri kamu. Dikata apa? Bahwasanya dengan engkau lah, jika engkau lurus, pasti kami ini akan menjadi lurus. Maknanya kalau kamu gunakan lidah kamu untuk jalan yang benar, maka kami akan turut menjadi orang yang benar, akan jadi betul. Dan jika engkau bengkok, engkau gunakan lidah kamu berdusta, maka turut akan yang lain pun akan menjadi bengkok sekali. Macam kita naik kereta api tak? Kereta api naik ART ataupun KTM. Dia ikut mana? Ikut kepala ke ikut ekor? Kepala ke ekor? Kepala. Maknanya kalau kepala tu bengkok, ekor pun ikut sekali. Tak? Tapi kalau kepalanya lurus, lurus saja. Macam itulah dia akan ikut kepala pergi ke mana-mana. Demikian tu juga anggota yang lain dia akan ikut lidah. Dan berkata oleh Malik bin Dinar rahimahullahu taala, apabila melihat engkau akan keras pada hati engkau dan lemah pada badan engkau dan tertegah pada rezeki engkau, maka ketahui olehmu bahwasanya engkau telah berkata-kata pada barang yang tiada memberi manfaat akan dikau. Tengok. Inilah di antara supaya ubat bagi menjadi ubat bagi kita, supaya kita sedar. Kenapa aku lah jadi malas sangat gini? Kenapalah jadi hati ini keras sangat? Kan? Hati keras ni bukan keras macam batu. Keras di sini susah nak menerima pengajaran, susah nak menerima nasihat. Baca Quran, berzikir pun tak jalan. Kan? Bawa pergi zikir tempat ulama-ulama tak jalan juga. Kan? Patutnya pergi tempat ulama yang hebat-hebat ni, patutnya bersih dah hatinya. Kan? Tapi tak jalan juga. Baca Quran pun tak jalan. Patutnya kita baca Quran ni adalah Quran tu membersihkan hati kita. Syifa'un wa rahmah. Quran ni adalah menjadi penyembuh dan mendapatkan rahmat. Tapi baca tak jalan. Ini punca dia apa? Ataupun rezeki tak dapat. Usaha juga, tapi tak dapat. Dapat tu dapat sikit. Badan letih, lesu, nak melakukan ibadat rasa berat. Tak? Rasa berat, tak rasa rajin. Kan?
Maka kata Imam Malik, ketahui olehmu bahawasanya engkau telah berkata-kata pada perkara yang tiada memberi manfaat kepada diri engkau. Maknanya kita, dia kata kamu berkata-kata dengan perkara yang sia-sia, suka cakap kosong. Berarti kalau orang yang suka sembang kosong ni, dengan budak yang sembang kosong, itu yang susah nak dengar kata dah. Yang jadi kerak hati je susah nak dengar kata. Kan? Kita sembang di kedai kopi, di mana-mana sahaja kita suka sembang, ingat, ini menunjukkan bahawa kita ni menempahkan supaya Tuhan tidak memberikan rezeki kepada kita, supaya hati kita jadi keras, supaya badan kita tak jadi rajin. Itu dia. Betul lah. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakun khairan aw liyasmut. Siapa-siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhirat, hendaklah ia berkata kata-kata yang baik, dan kalau tak berkata, hendaklah diam. Diam tu lebih baik daripada berkata-kata, daripada sembang-sembang kosong. Biarlah orang kata ni macam mana sekalipun, tetap kita kena ingat, kalau kita melayankan kepada orang daripada kita sembang benda yang berkaitan dengan maksiat, baik kita diam. Kalau nak cakap juga, cakap benda yang membuat berfaedah. Tapi kalau nak cakap, diam. Itulah di antara perkara yang kita kena tahu. Kata Imam Malik ini, kalau terasa hati kita susah nak menerima kebaikan, kenapalah aku ni susah sangat, ajar dah. Orang ajar dah bagi kita, orang bagi nasihat kat kita, tapi tak jalan juga. Menunjukkan bahawa hati itu keras. Sebab tu kata Nabi Isa alaihissalam, aku tidak lemah daripada menghidupkan orang mati. Tidak lemah. Maknanya dengan kuasa Allah, Nabi Isa boleh menghidupkan orang mati. Betul tak? Betul? Tetapi Nabi Isa mengatakan, aku lemah nak menghidupkan hati mampus. Tahu hati mampus? Hati mati. Nak menghidupkan hati mati ni memang amat susah sikit. Kan? Kita nak menghidupkan orang yang hati mati ni bukan senang, susah. Asal itulah bezanya. Kalau orang tu mati, Nabi Isa senang saja, sebut nama dia, hidup balik. Tapi nak menghidupkan hati orang yang mati ini memang benda yang amat susah. Itulah, jangan menjadikan hati sampai mati. Disebabkan hatinya mati, disebabkan banyak berkata-kata yang sia-sia. La tuqsirul kalam bi ghairi zikrillah, fa inna kasratal kalam bi ghairi zikrillah qaswatun. Maknanya, adapun dalam hadis yang dalam hadis yang lain, tuqsimul qalba, fa inna ab'adan nasi minallah al-qalbul qasi. Nampak? Jangan kamu la tuqsirul kalam bi ghairi zikrillah, jangan kamu banyak bercakap selain daripada berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Mana jangan bercakap kosong. Nak berzikir, sama ada selawat, sama ada baca Quran, sama ada mengajar, sama ada nasihat, termasuk dalam kata zikir. Fa inna kasratal kalam bi ghairi zikrillah, sesungguhnya banyak bercakap selain daripada zikir kepada Allah, tuqsimul qalba, mengeraskan akan hati. Ini hadis. Inilah punca dia. Bila suka cakap kosong, pantang masuk masjid, pantang masuk surau, pantang duduk dalam majlis ilmu, sembang tak habis-habis, maka ini menunjukkan bahawa dia mengeraskan akan hati dia sendiri.
Wa inna ab'adan nasi minallah al-qalbul qasi. Sesungguhnya orang yang paling jauh daripada Allah Subhanahu wa taala, mana orang yang jauh daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala, al-qalbul qasi, ialah orang yang hati keras. Nauzubillah min dzalik. Sebetulnya orang yang hati keras ini dia tidak akan dapat kebaikan. Orang nasihat bertambah tak suka. Patutnya orang nasihat memang suka kan? Orang bagi pengajaran lagi dia minat. Bila dengar pengajian-pengajian lagi dia suka. Ini orang yang hati lembut. Tapi orang yang hati keras, seperti mana kita letakkan burung dalam sangkar. Agak-agak burung suka tak dalam sangkar? Suka tak suka? Tak suka. Kepala dia sentiasa jolok keluar. Nak keluar je kepala dia tu. Buka aja, jalan. Macam tu lah burung. Dia tak seronok. Dia tak macam ikan. Ikan kita letak dia dalam sungai, dalam air, dia suka tak suka? Suka. Macam tu lah orang beriman dengan orang yang hati keras. Orang yang hati keras, bila duduk dalam kebaikan, tempat yang sejuk, tempat yang rahmat, dia rasa tak selesa. Tapi kalau duduk dalam tempat hiburan, tempat maksiat, dia lebih suka daripada tempat kebaikan. Inilah orang yang hati keras. Jadi kita nak tahulah, adakah hati kita keras tak keras, hati kita lembut ke tidak. Bezakan diri kita sendiri dengan tempat majlis-majlis ilmu, majlis-majlis kebaikan. Itu kalau sebetulnya kalau pergi masjid, jangan cepat balik, duduk dulu zikir, solat sunat dulu. Mana kalau nak berak, macam mana kan? Ini datang masjid lambat, balik awal. Pergi Maidin awal, balik lambat. Tak jadi ni. Pergi Maidin 2 jam agak-agak cukup lah rasa. Cukup lah abang? 2 jam pergi Maidin cukup? Tak cukup saya rasa. Tapi kalau pergi masjid lambat, lebih-lebih hari Jumaat. Pergi lambat tu, khutbah kedua baru sampai. Berdiri tak dekat tangga. Imam bagi salamnya, Assalamualaikum warahmatullahi. Pertama dia dah awal dah. Belum habis lagi salam kedua, dia dah selesai. Tak ada berdoa lagi, dah pelik. Sebab apa? Ada pisang kat bawah, lambat habis. Ada apple, ada anggur, lambat habis. Lepas salam je mata dah tengok dah. Ni rezeki aku ni kan. Dia pun dia ambil. Inilah hikmat dia. Jadi kalau orang yang hatinya lembut, pasti dia akan berasa jinak, rasa manis duduk dalam majlis-majlis kebaikan, duduk dalam masjid, duduk dalam surau, duduk dalam majlis-majlis ilmu, majlis zikir dan sebagainya. Dia tidak rasa gelisah. Itulah di antaranya. Jadi janganlah kita menjadikan hati kita jadi rosak, jadi keras dengan sebab perkataan-perkataan kita yang tidak berkaitan, yang tidak memberi manfaat. Nauzubillah min dzalik. Dan ketahui olehmu bahwasanya perkataan engkau itu ada kalanya taat, ada atau maksiat, atau harus yang sia-sia.